Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan anak-anak didik yang berada di luar sana bersama Cikgu Ismi Kamarul Syam bin Ismail untuk sambungan pedagogi Kampoi dalam bab yang sama iaitu bab daya dan gerakan. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan pastikan yang 3 ayat itu Yang pertama ialah stay focused, never give up and push your limit. Okay, are you ready guys? Okay, baik. Okey, jadi pada kali ini kita akan melihat untuk tajuk yang berikutnya yang lepas kita telah pelajari tentang gerakan linear, kemudian graf gerakan linear dan untuk yang ketiga ini ialah pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey, jadi anda nampak tak gambar ini? Yang ini dalam aktiviti apa ni? Sukan lasak iaitu bungee jump. Bungee jump. Okey, kalau kata anda pernah mengalami pengalaman ini sudah pasti anda tahu di manakah kedudukan perut anda ketika itu. Maksudnya apa? Apabila anda membuat penerjunan seolah-olahnya perut tu hilang. Maksudnya rasa yang apa? Rasa yang gayat tinggi dan sebagainya. Okey. Okey, jadi pada kali ini untuk 11.3 kita akan lihat tentang pecutan graviti dan jatuh bebas Okey, apa yang terkandung di dalam bab ini? Okey, yang pertama sekali iaitu pecutan graviti. Okey, dari sudut definisinya, pecutan kita telah pun pelajari dalam sesi yang sebelum ini dalam sesi yang kedua hari itu berkenaan dengan definisi pecutan iaitu apabila berlakunya perbezaan had laju. Bermaksud ada had laju awal dan ada had laju akhir. Jadi had laju awal dengan had laju akhir, perbezaan itu dibahagi dengan masa. Maksudnya berapakah masa yang diambil untuk melakukan pecutan awal dan akhir. Jadi perbezaan itu dikenali had laju itu dikenali sebagai pecutan. Okey, tapi pada kali ini kita nak melihat kepada pecutan graviti. Okey, jadi anda tahu bahawa graviti tidak lain dan tidak bukan hanya merujuk kepada bumi kita yang mana di bumi kita ni mempunyai pecutan graviti. Okey, sebagai contohlah Okey, kalau cikgu ada sebatang pen di sini anda boleh lihat pen Andai kata pen ini dilepaskan apakah yang anda akan fikirkan? Ke mana pen ini pergi? Sudah pasti bila dilepaskan, dia akan turun ke bawah. Kerana apa? Adakah dia dipengaruhi oleh satu makhluk asing dan sebagainya? Tidak kan? Dia dipengaruhi oleh tarikan graviti yang terdapat pada bumi. Okey, jadi hal yang sama Pecutan graviti ialah pecutan ini dari sudut definisi Suatu objek seperti pen tadi yang disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, daya tarikan graviti. Jadi maknanya apa jua yang berada di bumi ini yang berada dalam atmosfera ini maksud atmosfera ada jarak di antara bumi dan juga langit di atas itu andai kata objek itu berada dalam ruang lingkup tersebut pasti akan jatuh ke bumi. Kerana apa? Kerana ada satu daya tarikan yang Allah SWT telah ciptakan iaitu daya tarikan graviti. Jadi bayangkan kalau kata daya tarikan graviti ini tidak wujud, sudah pasti anda tidak sampai ke sekolah nak keluar saja daripada rumah anda sudah mula terapung dan entah ke mana perginya. Jadi dengan sebab adanya daya tarikan graviti, anda boleh mungkin daya tarikan graviti ada harinya dia agak berat tapi sebenarnya sama ada kalanya anda tak sampai ke sekolah kerana begitu berat sekali untuk bergerak ke sekolah. Jadi itu lain Tapi gerakan pecutan graviti ini adalah statik, sama saja. Jadi yang berat itu ialah perasaan anda saja untuk ke sekolah Okey, kita kembali balik pecutan graviti. Jadi pecutan ini dihasilkan oleh daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas objek dengan jisim. Jadi kita tahu boleh katakan semua barangan yang berada di bumi ini mempunyai jisim mudah fikirnya mempunyai berat lah. Tapi definisinya berbeza senang mudah fahamnya jisim tu ialah kita kata mudahnya ialah berat lah. Oleh kerana adanya jisim tersebutlah maka sebarang objek akan mudah tertarik kepada tarikan graviti. Okey, bagaimana dengan simbolnya? Simbol bagi pecutan graviti ialah G jadi G stand for gravity Okey, dan bagaimana pula nilai yang standard yang telah iktiraf di peringkat dunia bahawa nilai pecutan graviti bumi adalah standard 10 meter per saat kuasa 2 per saat kuasa 2. Sebab apa? Sebab itu adalah pecutan. Kalau kata had laju
meter per saat kuasa negatif 1. Berbeza tapi oleh kerana pecutan ialah perbezaan antara hal laju awal dan hal laju akhir, jadi diimbalkan dengan masa, maka nilai yang standard ialah 10 meter per saat kuasa negatif 2. So tolong ingat nilai ini. Nilai ini anda akan bawa sampai ke peringkat PhD sekalipun, dia tidak akan berubah. Okey, itu standard. Jadi dalam gambar rajah ni anda lihat bagaimana pelajar ni melepaskan bola lah kot bola, dan pastinya bola itu akan terus bergerak ke bawah. Okey, so itu ialah pecutan graviti. Okey, seterusnya jatuh bebas. Apa yang dikata jatuh bebas pula? Dah jatuh bebas ke? Okey, jadi yang ini kita boleh buat di makmal sebenarnya, yang mana apabila kita ketahui okey, kalau kita tak ke makmal, kita pernah lihat bagaimana angkasawan yang berada di luar atmosfera, bagaimana pergerakan mereka itu agak sukar. Berjalannya maka mereka terapung, Kerana apa? Kerana daya tarikan graviti di sana adalah sangat kecil. Okey, jadi senario yang sama kita boleh buat di makmal. Okey, kita lihat ini ialah satu tabung yang mana tabung ini bertutup rapat. Okey, ada tabung R dan ada tabung S. Okey, apa beza dia? Okey, di dalam tabung ini kita letakkan bulu pelepah dan juga duit shilling. Okey, anda tahu bulu pelepah tu sangat ringan. Kalau dilepaskan dia jatuh, dia mengambil masa yang agak lama. Tapi berbanding dengan duit shilling ni kita tahu diperbuat daripada logam yang mana jisimnya lebih besar, maka dia akan ditarik oleh tarikan graviti ini sangat kuat dan menyebabkan dia akan jatuh terlebih dahulu. Jadi mudah antara anda dan adik anda. Contohlah anda jisimnya lebih besar adik anda kurang besar, maknanya kuranglah jisimnya. Jadi kalau jatuh, agak-agak siapa yang jatuh teruk sekali jadi itu memberi peranan Jadi kalau katakan jisim yang besar tu kalau jatuh tu teruklah sikit begitu. Okey, tetapi bagi R, di dalam ni ada udara, maknanya keadaan yang biasa. Macam kita sekarang ni, biasa. Tetapi yang satu lagi ni, udaranya disedut keluar melalui satu alat pump, vacuum. Dan suasana ataupun keadaan di dalamnya telah bertukar menjadi vacuum. Okey, so bagaimana apabila dia lepaskan serentak? Okey, jadi kita lihat Jadi jatuh bebas, ini definisi ialah kejatuhan suatu objek, satu objek yang jatuh. Okey, contoh macam cincin cikgu lah. Ni dia jatuh yang disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Itu jatuh bebas. Okey, jadi gerakan jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum kerana ketiadaan udara. Gerakan jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum kerana ketiadaan udara. Okey, kita kaitkan balik Jatuh bebas ialah kejatuhan satu objek yang disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Okey, jadi sudah pasti kalau anda lihat contohnya seperti seorang penerjun payung terjun apabila dia jatuh dia menjatuhkan dirilah sebelum payung dia terbuka, kita dapati pipi dia kalau dia tak pakai inilah akan tertolak ke belakang baju dia pun tertolak ke belakang. Kenapa? Sebab angin maksudnya dia sedang jatuh dan dia bergeser dengan angin. Okey, jadi geseran angin itu sebenarnya memperlahankan pergerakannya. Apatah lagi bila dia buka payung terjun, maka angin tu akan memberi geseran yang lagi hebat, lagi kuat pada payung tersebut, menyebabkan pergerakannya menjadi lagi perlahan. Jadi kenapa tujuannya? Tujuannya supaya apabila penerjun itu jatuh, dia jatuh dalam keadaan yang kurang. Jisimnya seolah-olahnya kurang, tapi jisimnya kekal. Tapi dia punya pergerakan itu dapat dikurangkan, maka dia jatuh dengan selamat. Berbanding dengan dia tidak menggunakan payung terjun, maka dia akan jatuh bebas terus menghentam bumi. Dan mengakibatkan kecederaan. Okey, jadi kita kembali balik Jatuh bebas ialah kejatuhan suatu objek yang disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Tidak terpengaruh dengan geseran udara. Jadi gerakan jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum kerana ketiadaan udara. Jadi kita anggapkan dalam keadaan vacuum lah. Okey, jadi objek yang jatuh dan dipengaruhi oleh rintangan udara, yang cikgu katakan tadi lah, apabila udara tu menujah objek tersebut ataupun badan penerjun tersebut, maka dia dikenali sebagai tidak mengalami jatuh bebas. Okey, jadi keywordnya mudah Jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh tarikan graviti sahaja. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, bukan jatuh bebas bagaimana?
Telah diterangkan tadi ya. Jadi bukan jatuh bebas adalah gerakan satu jisim yang dipengaruhi oleh daya graviti, tarikan graviti dan rintangan. Okey, graviti bertindak ke bawah, udara memberi rintangan udara ke atas. Jadi ada dua perlanggaran. Oleh kerana tarikan graviti dan jisim itu lebih kuat, maka penerjunnya akan terus juga jatuh. Okey, jadi rintangan udara memperlahankan pergerakan. Jadi pentingnya rintangan udara itu, jadi dia akan memperlahankan pergerakan. Okey, jadi objek tersebut mengalami pecutan graviti dan nilainya G iaitu 10 meter per saat kuasa 2 seperti yang telah diceritakan sebentar tadi ya. Okey, jadi cikgu ulang semula, bukan jatuh bebas ialah dipengaruhi oleh dua iaitu tindakan tarikan graviti ke bumi dan juga rintangan udara yang bergerak ke atas. Okey Okey, mari kita lihat contoh-contoh graf gerakan untuk objek yang mengalami jatuh bebas. Okey, jadi kalau kita lihat graf hal laju melawan masa, kita dapati bahawa dia condong ke kanan. Jadi definisinya ialah apa? Iaitu hal laju bertambah secara seragam, maknanya makin lama makin laju, makin lama makin laju. Sebab itulah kalau ada orang yang nak bunuh diri, contohlah kan, lagi tinggi dia naik, lagi bila dia menerjunkan badan dia, dia jatuh dan makin laju. Sebab itu bila mencecah bumi maka berkecailah otak. Sebab dia makin laju. Jadi hal lajunya bertambah secara seragam. Jadi kecerunan graf hal laju melawan masa mewakili pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Contohnya melepaskan objek dari tempat tinggi. Itu satu. Okey, kemudian graf gerakan untuk objek yang mengalami jatuh bebas. Okey, jatuh bebas bagaimana pula? Jatuh bebas ialah graf sesara melawan masa. Kita dapati dia sedikit melengkung begini. Okey, kenapa? Apabila dilepaskan, objek itu bergerak dengan hal laju yang kecil. Keadaan ini diwakili oleh kecerunan yang kecil seperti di P. Di sini maksudnya mengalami satu lengkungan pergerakan yang sedikit melencong, yang mana definisinya kecerunan ialah sesaran melawan masa iaitu hal laju. Jadi semasa jatuh bebas, objek itu bergerak dengan hal laju yang lebih besar. Keadaan ini diwakili oleh kecerunan yang lebih besar seperti DQ. Jadi ini contohnya apa? Sama juga seperti tadi, iaitu melepaskan objek dari tempat yang tinggi. Jadi sebab itu apabila satu objek yang jatuh, sebenarnya dia makin laju sebab tarikan graviti itu makin kuat dan makin kuat. Okey, kemudian graf gerakan untuk objek yang mengalami jatuh bebas lagi. Kita dapati hal laju berkurang secara seragam. Ini apabila grafnya kita dapati condong ke sebelah kiri. Jadi kecerunannya adalah negatif. Pada ketinggian maksimum, hal laju objek adalah sifar. So ini bagaimana? Ini ialah apabila kita melontar satu objek ke atas. Yang tadi kita lepas, dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah, pengaruh tarikan graviti yang kuat. Tapi kali ini kita melawan dia. Melawan tindakan graviti yang bertindak ke bawah. Jadi sebab itu suatu objek apabila kita lambung, kan, dia makin lama makin perlahan dan dia akan jatuh semula. Jadi ini adalah yang berlawanan, pergerakan yang berlawanan, iaitu seperti melontar objek ke atas. Jadi kalau kata nak bunuh diri, bukanlah kata nak bunuh diri. Maksudnya jangan turun ke bawah, tapi lompatlah ke atas. Pasti anda selamat. Okey, seterusnya. Graf sesara masa yang mengalami jatuh bebas. Okey, objek yang bergerak ke atas dengan hal laju semakin berkurangan seperti di R. Okey, ini bergerak ke atas. Pada ketinggian maksimum atau sesara maksimum, hal lajunya adalah sifar. Jadi objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh kembali ke bawah seperti di S. Jadi ini sama seperti tadi, iaitu melontar objek ke atas. Jadi di dunia ini pergerakannya hanya dua sahaja. Iaitu apabila satu objek dia dilepaskan, dia akan jatuh ke bawah akibat tarikan graviti dan juga dirintangi oleh angin ataupun udara. Tetapi satu objek yang bergerak ke atas pula, dia tidak dihalangi. Dia dihalangi juga sebenarnya, dihalangi oleh angin, udara, tapi dia juga melawan tarikan graviti itu, maka dia akan menjadi semakin perlahan dan sampai satu tahap dia zero dan dia akan jatuh kembali ke bumi. Okey, kita lihat apa contoh soalannya. Okey, Rajah 6 menunjukkan skeping duit shilling yang sehelai belum pelepah dijatuhkan serentak di dalam dua tiup silinder lut sinar. Seperti di sini dalam gambar Rajah ni ada R dan juga ada S. Tetapi tiup silinder R mempunyai udara. Okey, yang sini ada udara tetapi di sini dalam keadaan vacuum. Okey, jadi apakah soalannya? Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Okey, itu yang pertama. Kemudian bandingkan masa duit shilling dan bulu pelepah itu jatuh di dalam tiup silinder R dan S dan jelaskan jawapan anda.
Dan yang C, bina satu kesimpulan yang sesuai bagi aktiviti di atas. Okey, mari kita lihat satu persatu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Okey, seperti mana definisi tadi, jatuh bebas ialah satu gerakan jasad yang hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti saja. Okey, itu jatuh bebas. Okey, yang kedua, bandingkan masa. Okey, masa bagaimana? Bagi duit shilling dan bulu pelepah yang jatuh di R dan S. R tadi yang ada udara, S yang dalam bentuk vacuum. Okey. So kita dapati bahawa masa untuk duit shilling jatuh lebih cepat berbanding bulu pelepah dalam tiup silinder R yang ada udara tadi. Okey, manakala dalam tiup S, masa bagi duit shilling dan duit pelepah jatuh adalah sama. Maknanya duit shilling dengan bulu pelepah ni, dia akan mencecah lantai tu yang sama. Maksudnya tidak terkesan dengan tarikan graviti yang berbeza. Okey, kerana apa? Kerana dia wujud dalam keadaan vacuum. Jadi hal ini demikian kerana tiup silinder R mengandungi udara, manakala tiup silinder S berada dalam keadaan vacuum. Jadi tiup silinder R mempunyai rintangan udara. Betul. Ada rintangan udara kerana mengandungi udara. Dan yang C, bina satu kesimpulan daripada aktiviti ini. Jadi kesimpulannya ialah objek yang akan jatuh bebas tiada rintangan udara dikenakan terhadapnya. Maka sebab itulah dia akan jatuh objek yang akan jatuh bebas jika tiada rintangan udara, maka kita akan dapati bahawa dia jatuh dalam keadaan yang sama. Okey, jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini untuk slot yang ketiga dan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.